Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat. Moga-moga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan insya-Allah dimudahkan segala urusan kehidupan seharian kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi untuk kuliah yang keempat, minggu yang keempat untuk perkongsian ilmu kita pada petang ni. Walau bagaimanapun awalan syukran jazilan khairul jazak diucapkan ila Raisatul Majlis kepada MC kita yang sentiasa bersama dengan kita, Dr. Nur Hidayah Syamsuddin. Seterusnya kepada seluruh staf dan juga ejekilah pelaksana MyRef sendiri yang bertukus-lumus memastikan pendidikan, kebajikan masyarakat ataupun modal insan sentiasa berilmu. InsyaAllah moga-moga Allah akan beri kemudahan dan kebaikan kepada seluruh petugas-petugas MyRef sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat yang sudi melapangkan masa untuk berkongsi ataupun untuk menghadiri kelas kuliah online kita pada petang ni, dan insya-Allah moga-moga Allah kira sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bagi memastikan saya tidak bercakap seorang-seorang, saya nak pastikan suara saya clear dan apa yang saya cakap sampai ke pendengaran masing-masing. Mungkin boleh taip dan gerakkan jari anda untuk menaip nombor 3 untuk pastikan masing-masing jelas mendengar suara saya. Boleh? Type 3 untuk memastikan anda mendengar suara saya dan jelas insya-Allah untuk kita teruskan perkongsian ilmu kita insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Masing-masing jelas. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan 3 benda. Okey, 3 benda yang saya akan kongsikan. Sekejap saya kongsikan saya punya slide. Okey, yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan tanda-tanda isim, dan alhamdulillah kita telah selesai untuk membincangkan berkenaan dengan tanda-tanda isim. Sebagaimana saya sebutkan, dalam bahasa Arab asasnya kata dalam bahasa Arab ada 3, iaitu isim, fi'il dan juga huruf. Yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri isim yang saya berkongsikan di sini dengan sahabat-sahabat pada saya punya slide ini. Okey, kalau tak jelas boleh maklumkan kepada saya, okey, supaya saya boleh besarkan lagi. Okey, yang lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri isim. Ada 5. Okey, saya tak akan ulang yang berkenaan dengan ciri-ciri isim ni yang berada dalam Al-Quran. Sebagaimana saya sebutkan pada sahabat-sahabat yang lepas, bahawasanya banyak penggunaan harian kita, banyak kita menggunakan perkataan-perkataan bahasa Melayu sebenarnya kita pinjam ataupun kita ambil daripada bahasa Arab. Okey. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan tanda yang seterusnya, iaitu bagi fi'il ataupun disebutkan sebagai kata kerja. Saya cuba besarkan lagi supaya masing-masing boleh nampak di sini. Okey. Okey, untuk kata kerja ataupun fi'il, kita sebut fi'il dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita sebut kata kerja. Mudah dalam Al-Quran kita nak kenal pasti perkataan itu, kalimah itu menunjukkan kepada fi'il ataupun kata kerja. Ia ada 4 tanda. Dan sebelum itu dalam fi'il, kata kerja ini dia ada 3 perkara. Dia ada 3 keadaan. Ada kata kerja yang disebut sebagai fi'il madhi, iaitu kata kerja yang menunjukkan perkara yang dah lepas. Okey. Ataupun yang kedua disebutkan sebagai fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan perkara yang sedang berlaku. Ataupun yang ketiga disebut sebagai fi'il amar, iaitu kata kerja yang menunjukkan suruhan. Sebab itu dalam Al-Quran kita melihat banyak ayat Al-Quran yang menceritakan kata kerja ataupun suasana yang benda yang dah berlaku 1400 tahun lalu ataupun benda yang sedang berlaku pada hari ini. Contoh zina, contoh pembunuhan, okey, perkara-perkara maksiat yang disebutkan dalam Al-Quran, minum arak dan sebagainya. Sekarang ni pun kesekat zaman Nabi, kesekat zaman dahulu telah berlaku, tapi zaman sekarang pun masih lagi berlaku. Dan yang ketiga iaitu kata suruhan, iaitu perkara-perkara yang Allah suruh kita buat dan juga Allah suruh kita tinggalkan. Okey. Jadi yang tu saya tak akan detailkan, cuma saya nak
kongsikan, terdapat 5 tanda dalam Al-Quran yang secara jelasnya, secara asasnya kita boleh kenal pasti, oh ini menunjukkan kepada kata kerja ataupun fi'il. Apa 4 tanda tersebut? Sorry, bukan 5, 4 ni. Saya salah. Saya edit sikit sini. Okey, 4. Okey, apa tanda itu? Yang pertama, qad, yang maksud sesungguhnya. Kedua, sin ataupun sa. Ketiga, saufa. Dan yang keempat adalah ta. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Qad. Qad dalam bahasa Melayu disebutkan sesungguhnya. Biasanya kalau dalam fi'il madhi ataupun perbincangan yang menunjukkan kata kerja, benda yang dah lepas, benda yang dah berlaku, maka maknanya sesungguhnya. Tapi kata kerja yang sedang berlaku memberi maksud terkadang ataupun kadang-kadang. Contoh dalam Al-Quran, lafaz iqamah. Qad aflahal mu'minun. Kisah di sini katakan qad. Qad aflahal mu'minun. Jadi qad di sini menunjukkan kata kerja ataupun qad qamatis solah. Okey, itu juga menunjukkan kepada kata kerja. Apa perkataan kata kerja tersebut, iaitu qad. Yang kedua, sa ataupun sin ini menunjukkan kepada makna akan. Okey, contohnya macam mana? Sayaqulus sufaha. Okey, sa kat depan ni. Lepas tak huruf sin, sambung dengan yaqul, sayaqul. Akan kamu katakan. Sayaqulus sufaha. Maka sin di sini menunjukkan kepada kata kerja. Yang kedua, contoh. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Sin dicampurkan ataupun digabungkan perkataan ya'lamun. Maka sin di sini menunjukkan kepada kata kerja. Yang ketiga, tanda yang ketiga iaitu saufa. Juga memberi maksud akan. Contoh dalam ayat Al-Quran, kalla saufa ta'lamun. Perkataan saufa. Saufa. Jadi saufa di sini juga menunjukkan kepada makna ataupun menunjukkan kepada kata kerja ataupun fi'il. Dan yang ketiga iaitu huruf ta, disebut sebagai ta ta'nis. Okay, ta ta'nis, ta yang ditambah. Contoh perkataan qad qamatis solah. Qamatis solah. Nampak huruf ta dekat belakang ni. Qad ini juga kata kerja. Okey, qad ini kata kerja. Tak boleh highlight. Okey, qad ini kata kerja. Lepas tu ditambah pula di hujung qama tambah ta ta'nis. Jadi qamat. Jadi qad qamatis solah. Maksud qamat ini adalah kata kerja. Okey, sesungguhnya dirikanlah kamu untuk solat. Qamat. Maka ta di sini menunjukkan kepada tanda fi'il ataupun perbuatan. Maka di dalam Al-Quran apabila kita bertemu keempat-empat tanda ini iaitu qad, sa, saufa dan juga ta yang menunjukkan kepada ta ta'nis, maka itu menunjukkan kepada fi'il ataupun kata kerja. Okey, sikit je ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang terdapat pada fi'il. Okey, yang seterusnya iaitu huruf. Maka macam mana kita nak kenal huruf dalam Al-Quran? Okey, tiada tanda sebab kalau ingat yang lepas kita dah bincangkan di antara tanda dalam Al-Quran salah satu dalam isim adalah huruf jar. Maka huruf jar ini termasuk dalam kategori huruf. Maka huruf ini dia boleh masuk dalam keadaan isim dan dia boleh masuk dalam keadaan fi'il. Maka tidak ada tanda khusus bagi huruf. Okey, mudah kan untuk kita kenal pasti ciri-ciri ataupun tanda bagi fi'il dan juga huruf. Huruf mudahlah sebab tak ada tanda. Yang banyak sikit iaitu bagi isim dan juga fi'il. Okey, saya teruskan untuk perbincangan sedikit. Mungkin kita pernah dengar ataupun pernah tertanya berkenaan dengan dua persoalan. Okey, persoalan yang pertama, saya nak kongsikan, pernah tak kita fikirkan perubahan sebutan dalam bahasa Melayu adakah boleh mengubah makna ataupun erti? Ingat tak kalau macam sebelum ni saya kata bila baca Al-Quran, kita kena sebut dengan betul, dengan makhraj yang betul. Okey, kalau contoh dalam bahasa Melayu, ada perkataan-perkataan bahasa Melayu sebenarnya dipinjam ataupun kita ambil daripada perkataan bahasa Arab. Habis tu kalau kita guna ataupun kita sebut dengan tak makhraj yang betul, salah tak? Bagi makna yang salah tak? Contoh saya bagi.
kita sebut ilmu kan, ilmu, I-L-M-U, kita sebut ilmu, tapi dalam bahasa Arab asalnya itu ilmu, ain kan, ilmu. Jadi adakah kita sebut ilmu dan ilmu, adakah dua benda yang berbeza ataupun sama? Kan kita rasa macam betul juga kan, pelik pula. Okey, yang ni kita akan bincangkan sedikit. Okey, jadinya perubahan sebutan dalam bahasa Melayu adakah mengubah makna ataupun erti? Maka saya kongsikan ada 3 situasi ataupun 3 keadaan yang kita sebut dalam bahasa Melayu dan daripada bahasa Arab yang berbeza dari sudut sebutan. Contoh, yang pertama dari sudut perubahan disebut at-taghayyur as-sarfi. At-taghayyur as-sarfi. Apa maksud at-taghayyur as-sarfi ni? Taghayyur sarfi ni maksudnya perubahan dari sudut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dari sudut bentuk. Okey, bentuk macam mana? Contoh, kita dalam Al-Quran kita sebut perkataan iman. Okey, bahasa Melayu kita sebut iman, bahasa Arab pun kita sebut iman, dalam Al-Quran pun sebut perkataan iman. Okey kan, betul? Sebut iman. Iman daripada asal perkataan mana yu'minu. Mana yu'minu. Okey, saya gabung di sini. Okey, saya highlightkan. Okey, mana yu'minu iman. Okey, dalam bahasa Melayu kita sebut iman. Kan, dalam bahasa Arab pun kita sebut iman. Tapi apabila kita sebut orang yang beriman, kita sebut apa? Beriman. Okay. Jadi adakah bermaksud tambahan bertambah iman memberi makna yang berbeza? Okey, jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab bila kita menggunakan bahasa Melayu, maksudnya pinjaman kita asalnya daripada bahasa Arab. Lepas tu kita gunakan dalam kata-kata seharian dalam bahasa Melayu. Jadi apabila kita menggunakan dalam bahasa Melayu, maka bahasa itu kita mengikut bahasa Melayu. Bukan ikut perubahan bahasa Arab. Okey? Contoh yang lain. Saya sebut supaya lebih jelas. Yang kedua disebut sebagai at-taghayyur as-sauti. Iaitu perubahan dari sudut saut, dari sudut suara. Contoh, ini memang secara jelas. Okay, dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab kita sebut ta'ah ataupun ta'at, huruf ta. Tapi biasa kita sebut ta'at, ta kan. Ta'at kita tak sebut hanya ta'at sangatlah. Kan jarang kita sebut dengan orang ta'at, kan ta. Kita sebut ta'at, betul tak? Jadi, adakah salah pada bahasa Melayu kita sebut ta'at. Dalam bahasa Arab mula dengan huruf ta. Kan beza dia sebut makhraj huruf, sebutan huruf, kan sebut suara sebut. Jadi adakah memberi makna yang berbeza? Maka jawapannya tidak. Maksudnya maksud yang sama, tapi apabila kebiasaannya, adatnya, adinya, uruf keadaan semasa kita sebut ta'at, maka ia memberi makna yang sama. Okay, contoh yang kedua, dalam Al-Quran sebut qalbun, qaf, qalbun iaitu hati, qalbun. Tapi kita selalu bahasa Melayu tukar perkataan apa? Kalbun, kalbu. Kita sebut kalbu, kita sebut qalbu, janganlah kita sebut qalbu kan. Kita sebut kalbu. Kalau dalam bahasa Melayu tu adalah kalbu. Kita tak tulis qalbu. Kita tak tulis dengan perkataan qaf, tapi kita tulis dengan perkataan kaf. Maka ia tetap memberi makna yang sama. Kita ikut kepada pengistilahan bahasa Melayu. Sama juga macam tadi saya sebut ilmu. Dalam bahasa Melayu kita sebut ilmu dengan huruf alif. Kan? Bukan dengan ain. Kita sebut ilmu. Hani orang yang berilmu, aku tengok. Jangan kita sebut Hani berilmu. Tapi kita sebut Hani ni berilmu tinggi kan. Okey, jadinya bila kita menggunakan daripada ain dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dengan perkataan ilmu, adakah memberi makna yang berbeza? Maka tidak. Okey, jelas di sini. Dan yang ketiga, juga disebutkan sebagai at-taghayyur al-lali. Iaitu at-taghayyur al-lali ni maksudnya perubahan dari sudut makna. Contoh, dalam Al-Quran kita disebut ulama ataupun bahasa Arab pun sebut ulama. Dalam bahasa Melayu pun kita sebut ulama. Okay, dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, ulama menunjukkan kepada jamak iaitu para ulama ataupun ulama-ulama. Banyak, lebih daripada dua. Tetapi dalam bahasa Melayu bila kita sebut ulama, suaranya kan? Betul tak? Dalam bahasa Arab, ulama bermaksud ulama-ulama ataupun para ulama ramai.
Tapi dalam bahasa Melayu, kita sebut ulama seorang lah. Kalau kita nak sebut ramai para ulama, kita sebut ulama-ulama. Ataupun nak sebut ramai para ulama, kita sebut para ulama. Betul tak? Jadinya dalam bahasa Arab menunjukkan kepada jamak banyak. Tapi dalam bahasa penggunaan harian kita ataupun dalam bahasa Melayu, ulama ini menunjukkan mufrad ataupun seorang. Jadi secara asasnya, ketiga-tiga perubahan ini atau taghayyur sorfi, iaitu perubahan dari sudut bentuk, at-taghayyur as-sauti, perubahan dari sudut suara, at-taghayyur al-lali, perubahan dari sudut bentuk, maka ketiga-tiga ini tidak mengubah makna ataupun erti tersebut. Kalau taat, bolehlah banyak taat. Kalau qalbu ataupun kalbu, maksudnya memberi makna yang berbeza. Maksudnya kita mengikut adat penggunaan bahasa Melayu. Melainkan kalau kita memang dah terbiasa menggunakan perkataan-perkataan bahasa Arab, tak ada masalah kan, lebih digalakkan. Maka itu perkara yang pertama. Okay, perkara yang kedua pula, macam mana pula kalau dalam bahasa Arab? Tadi bahasa Melayu, saya kata tak ada masalah pun, guna je bahasa Melayu. Ilmu lah. Taat lah guna je dalam bahasa Melayu kan, walaupun di sudut makhraj tersebut salah. Tetapi dalam penggunaan bahasa Arab ataupun dalam bacaan Al-Quran sekalipun, kalau kita menyebut salah, maka adakah mengubah makna ataupun erti? Okey, ini juga saya kongsikan ada 3 perkara. Okey, 3 perkara. Tadi dari sudut bahasa Melayu. Ini dari sudut penggunaan bahasa Arab ataupun penggunaan dari sudut bacaan dalam Al-Quran. Ini juga melibatkan bacaan kita dalam Al-Quran. Yang pertama dari sudut makhraj. Okay, dari sudut makhraj. Makhraj ni apa? Maksudnya sebutan huruf. Okey, saya bawakan 2 ayat. Ayat yang pertama ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal khanitin. Ini surah Al-Hijj ayat 55. Yang kedua, ayat ke bawah dia, Rabbiha wa kutubihi wa kanat minal khanitin. Yang kedua ni surah At-Tahrim ayat 12. Okay, cuba tengok. Yang saya highlightkan, ayat yang pertama, qanitin, huruf ta. Qanitin. Yang hujung ni ta, kan? Ni ta kat sini. Okay, saya highlightkan. Qanitin ni huruf ta. Yang bawah qanitin, huruf ta. Kan? Sebutan macam hampir sama tapi berbeza. Satu ta, satu ta. Okey? Nampak hampir sama tapi bila kita baca dengan makhraj sebutan yang salah, maka ia memberi makna yang berbeza. Sebab apa? Kita tengok makna yang pertama ini qanitin. Apa maksud qanitin? Fala takum minal khanitin. Maka janganlah kamu termasuk dalam golongan qanitin. Apa maksud qanitin? Iaitu berputus asa. Bila kita sebut huruf ta, qanitin, berputus asa. Kalau maksud yang bawah ni qanitin dengan huruf ta, wa kanat minal qanitin. Qanitin ni siapa? Dan kamulah daripada golongan qanitin, orang yang taat. Dengan huruf ta, maksudnya orang yang taat. Kalau kita baca dengan huruf ta, orang yang berputus asa. Nampak? Walaupun hanya beza satu huruf, tapi memberi makna yang berbeza. Sebab tu, na'udzubillah min zalik, kita kena sebut dengan makhraj yang betul supaya memberi makna yang jelas dan tidak memberi satu kesalahan kepada kita. Sebab tu ilmu Al-Quran sangat luas. Daripada Al-Quran ini kita belajar tajwid, daripada Al-Quran ini kita belajar taranum, daripada Al-Quran ini kita belajar bahasa Arab. Banyak ilmu-ilmu yang kita belajar daripada bahasa Al-Quran ini sendiri. Okey, yang kedua dari sudut mat, iaitu bacaan. Mat ni apa? Bacaan panjang pendek. Oh ya, kan. Yang tu pun ada beza ke? Ya, ada beza. Kalau kita baca ikut suka hati, ada ketika kita baca panjang, ada ketika kita baca pendek, maka ia juga memberi makna yang berbeza walaupun bacaan panjang ataupun pendek. Okay, saya kongsikan. Okay, 2 surah, 2 ayat. Yang pertama, wa adhanun minallahi wa rasulih. Wa adhanun. Okay, hamzah dekat sini, apa tak? Hamzah dekat sini saya highlight warna merah. Tak panjang pun. Kita baca wa adhanun. Yang panjang adalah huruf zal. Wa adhanun.
Jadi, maksud wa adhanun bermaksud maklumat ataupun seruan. Okay, dan seruan kamu kepada Allah dan seruan kat atas kamu kepada Allah dan juga Rasul. Tapi kalau ayat yang kedua ini daripada surah Al-Hijr, yang pertama ni surah At-Taubah, yang ke bawah ni surah Al-Hijr, au adhanun yasma'una biha. Okey, kalau ayat yang kedua ini nampak tak huruf a dekat sini panjang. Kita baca au adhanun, atas ni wa adhanun. Kat atas ni huruf hamzah dia tak panjang. Tapi dekat bawah ni hamzah dia kena panjang, 2 harakat. Yang atas ni tak perlu panjang. Yang ke atas memberi maksud maklumat ataupun seruan kepada Allah dan Rasul. Tetapi kalau kita baca panjang, adhanun menunjukkan kepada maksud apa? Telinga. Adhanun daripada perkataan udhunun, adhanun daripada perkataan udhunun, telinga mereka yang mendengar. Au adhanun yasma'una, atau telinga-telinga mereka yang mendengar. Nampak? Hanya beza dari sudut panjang dengan tak panjang je iaitu huruf mad. Maka kalau kita baca salah, maka ia memberi makna yang berbeza. Jauh dari sudut makna bahasa Melayu dia. Walaupun dalam bahasa Arab ataupun dalam bacaan Al-Quran nampak lebih kurang je. Okay? Rupanya berbeza. Satu maklumat, satu lagi telinga. Okay? Yang ketiga, dari sudut baris. Kalau kita baca tersalah baris, ialah kita kadang-kadang tersalah tu tak ada masalah, tapi kita kena berjaga-jaga dari sudut bacaan. Sebab tu nak baca Al-Quran tak boleh terlalu tergopoh-gopoh, tak boleh nak terlalu cepat. Saya beri contoh di sudut baris. Tulisan yang sama, kalimah yang sama, cuma baris je. Satu baris atas, satu baris bawah. Okey. Ayat yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu, dan bantulah kamu ke atas birri. Maksud birri, kita nak kat sini birri, huruf ba ni baris bawah. Apa tak? Birri, kebaikan. Dan bantulah kamu dalam kebaikan. Birri, ba baris bawah, ra baris bawah. Birri, kebaikan. Tapi ayat yang kedua ini surah Ar-Rum, zaharul fasadu fil barri. Yang ni ba dia baris atas pula. Tadi yang ni baris bawah. Surah yang kedua ni baris dia baris atas. Barri, birri, barri. Birri, kebaikan. Barri, zaharul fasadu, jelaslah kerosakan pada. Barri, daratan. Daratan. Nampak? Beza hanya dari sudut satu baris je. Satu baris bawah, satu baris atas. Baris bawah, birri, kebaikan. Baris atas, barri, daratan. Maka jawapan kepada persoalan tadi, perubahan sebutan dalam bahasa Arab adakah mengubah makna ataupun erti? Jawapannya adalah ya. Jawapannya adalah ya. Salah dari sudut makhraj, dari sudut sebutan, huruf qaf ke huruf nun ke, ataupun dari sudut bacaan panjang pendek mat, ataupun dari sudut baris juga memberi makna. Contoh yang lain saya bagi. Kita sebut mata, mat, mim alif ta. Mata, mim panjangkan, mata, mat, maksudnya mati. Tapi kalau kita baca tak panjang, kita sebut mata. Mata maksudnya apabila. Perkataan yang hampir sama, satu panjang mat, mati. Kalau perkataan mata tanpa panjang mim tersebut memberi maksud apabila. Maka ia memberi makna yang berbeza. Maka kedua-dua ini kalau dalam bahasa Melayu kita sebut, bahasa Arab lain sikit, dari sebutan dia, bahasa Melayu kita sebut macam biasa, maka ia tidak mengubah makna. Tapi dalam bahasa Arab apabila kita sebut yang salah, bacaan Al-Quran sebut yang salah, maka ia memberi makna yang berbeza dan mengubah maksud tersebut. Maka ini sedikit perkongsian daripada saya yang jelas berkenaan dengan perkongsian tanda-tanda huruf, tanda-tanda fi'il dan juga huruf, dan juga sedikit perbincangan berkenaan dengan perubahan sebutan dari sudut dalam bahasa Melayu dan juga dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Okey, wallahu a'lam.
setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk basic ataupun asas berkenaan dengan penggunaan bahasa Arab yang diguna pakai ataupun yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran. Mungkin ada sebarang persoalan ataupun nak tanya sebelum kita sambung kepada perkongsian pada hari ini. Saya nak kongsikan surah Al-Fatihah. Okay, ada soalan? Silakan. Kalau tak ada soalan, jelas dan faham, boleh tarik 5 untuk kita teruskan kepada perkongsian surah Al-Fatihah. Okay, boleh tanya sama ada nak buka mic untuk tanyakan ataupun nak tarik pun boleh kat ruang chat, silakan. Jika tiada, boleh tarik 5 untuk kita teruskan perkongsian surah Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah. Masing-masing respon 5. Maksudnya saya harap jelas dengan perkongsian daripada saya sebentar tadi berkenaan dengan penggunaan perkara tersebut, dan insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad surah Al-Fatihah. Kenapa saya pilih surah Al-Fatihah? Allahu Akbar. Kenapa saya pilih surah Al-Fatihah? Sebab surah ini adalah surah pembuka. Kan surah pembuka. Pembuka apa? Nanti saya akan jelaskan di sini. Hari ini saya nak kongsikan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juga dikenali sebagai surah Al-Fatihah daripada perkataan Fatahah. Okey, Fatihah daripada perkataan Fatahah. Apa maksud Fatahah? Fatahah ni pembuka. Kenapa surah Al-Fatihah ini dinamakan sebagai pembuka? Yang pertama, sebab Al-Fatihah adalah pembuka kepada surah, kan? Maksudnya kita bila kita nak buka Al-Quran ataupun muqaddam, surah yang pertama nak buka, kita akan mulakan dengan bacaan Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatahah juga pembuka, yang dinamakan surah Al-Fatihah. Dia adalah pembuka kepada solat kita, kan? Pembuka kepada solat. Sebab apa? Sebab setiap kali kita nak solat, la budda, tak dapat tidak mesti kita baca, kan? Rukun dia adalah bacaan Al-Fatihah. Maka dalam solat kalau tak baca Fatihah, maka ia tak sah solat. Maka sebab itu dinamakan surah Al-Fatihah. Hatta surah Al-Fatihah ini juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dikenali sebagai Ummul Quran ataupun Ummul Kitab, kan? Ataupun Sab'ul Mathani. Kan? Jom kita mulakan program kita, majlis kita pada petang ni, pagi ini dengan bacaan Sab'ul Mathani. Apa itu Sab'ul Mathani? Sab'u 7. Mathani berulang-ulang. Apa yang ulang-ulang tu? 7 tu apa? 7 tu adalah Al-Fatihah ada 7 ayat. Ulang-ulang Sab'u 7. Mathani ulang-ulang. Ulang-ulang kenapa? Sebab Al-Fatihah kita baca dalam subuh, kita baca 2 kali. Dalam waktu zuhur kita baca 4 kali. Dalam waktu asar 4 kali. Dalam waktu subuh 3 kali. Dalam waktu isyak 4 kali. Maksudnya surah yang 7 ayat yang diulang-ulang dalam seharian kehidupan kita dalam waktu solat. Sebab itu juga dinamakan sebagai Sab'ul Mathani. Okay, kita teruskan berkenaan dengan surah Al-Fatihah, di mana baiklah sama-sama sebelum kita kongsikan satu persatu harfun biharfin berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, kita baca sama-sama supaya mendapat pahala untuk membaca, pahala untuk kita menyebut dan pahala kita berjemaah untuk berkongsi ilmu pada petang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Okey, pada awal ayat yang pertama kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebelum saya kongsikan makna ataupun perkataan satu pada satu ini, kita bincang sikit berkenaan dengan hukum bismillah ini. Okey? Dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada 3 pandangan. Okey, ada tiga pandangan. Sebab apa? Okey, bismillah ada ketika menjadi pemisah kepada ayat. Okey, bismillah menjadi pemisah kepada ayat. Contoh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, contoh dalam Al-Quran kita baca idza ja. Okey, antara idza ja kalau kita pasal kita baca idza ja nasrullahi wal fath ila akhir ayat. Lepas tu bawah dia akan ada surah Tabbat, tidak? Tabbat tiada abi lahabin wa tab. Okey, antara idza ja dengan Tabbat kita akan baca bismillah. Okey, habis idza ja kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maksudnya pemisah di antara idza ja dan Tabbat adalah bismillah. Okey, itu yang pertama. Bismillah adalah pemisah di antara surah. Kan pemisah di antara surah. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, bismillah yang menjadi bismillah adalah ayat dalam surah. Ayat dalam surah, contoh dalam surah An-Naml. Surah An-Naml, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml, wa innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini daripada surat Raja Sulaiman kepada Ratu Balqis. Wa innahu, dan sesungguhnya ia dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim dalam ayat surah An-Naml tersebut adalah sebahagian ataupun salah satu ayat dalam surah An-Naml tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi ikhtilaf para ulama. Okay, ini menjadi ikhtilaf dalam para ulama. Yang pertama, ikhtilaf dalam para ulama iaitu dalam surah Al-Fatihah yang menjadi ikhtilaf. Okay, dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i yang terpegang di Asia ini kebanyakannya, dan juga mazhab Hambali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk dalam awal surah Al-Fatihah. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini, saya letakkan Bismillahirrahmanirrahim dekat hujung ni nombor 1. Kan diletakkan nombor 1. Sebab mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi pandangan yang kedua daripada mazhab Maliki yang kebanyakannya di Morocco lah, kan. Kalau mazhab Maliki, ia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan salah satu ataupun bukan pemula awal surah Fatihah. Maka dia tak meletakkan Bismillah ini sebagai nombor 1 dalam surah Al-Fatihah. Okay? Tapi kita kalau orang awam ni bahasa umumnya kita faham, rupanya Fatihah ni ada 7 ayat sebab ayat yang pertama dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, itu yang pertama. Saya bincangkan berkenaan dengan pandangan para ulama berkenaan dengan 3 pandangan berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, itu yang pertama. Yang kedua saya nak kongsikan juga bahawasanya bila kita baca dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim ni kita nak baca secara jahar, secara derah, okay, kuat, jelas, ataupun secara sir, tak payah dengar. Kalau contoh kita imam, kita sembahyang berimam kan, kita jadi imam, kita nak baca bismillah ni secara kuat ke secara perlahan, secara sir. Okay, bagi mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i dan juga seluruh Asia, Bismillahirrahmanirrahim ini kita baca dalam keadaan jahar. Maksudnya bila kita sembahyang kan, kita jadi imam, kat rumah kita ke, dekat dengan kawan-kawan kita ke, bila kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya kita jaharkan, kita sebut secara jelas kataan Bismillahirrahmanirrahim itu pada pandangan mazhab Syafi'i. Tapi pada pandangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, contoh kalau di Saudi, di Arab Saudi, bacaan Bismillah tu dibaca dalam keadaan sir. Kalau contoh kalau kita pergi Saudi, kita semayang berjemaah di Saudi kan, imam akan sebut Bismillah tu secara sir, kita tak dengar pun ataupun dia baca slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah tu dia baca dalam keadaan perlahan, sir. Okey. Dan mazhab Maliki memang tak baca langsung lah. Kan mazhab Maliki tak baca langsung Bismillah. Dia terus baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu ni dari sudut kaedah fiqh lah. Kaedah fiqh kalau kita orang awami, kita nak membincangkan berkenaan dengan perbezaan pandangan mazhab fiqh muqaranah, mungkin kita kurang mahir. Tapi paling tidak kita dapat ilmu sedikit. Kerana ada jelas berkenaan dengan perbincangan bacaan Bismillah, bacaan kuat ke perlahankan ini kita boleh baca dalam kitab Wabah Zuhaili dalam Fiqh Islami wa Adillatuhu. Okey, itu sedikit perkongsian daripada saya. Paling tidak kita ada ilmu sedikit. Oh, rupanya Bismillah ni pun perbincangan para ulama dah banyak. Ya, betul. Kan, paling tidak kita tahu oh rupa-rupanya selama ni kita mungkin tahu tapi terlepas pandang. Bismillah adalah salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua, kita kena baca secara jahar dalam mazhab Syafi'i. Jadi lepas ni bila kita semayang, kena sebutlah secara jelas Bismillah tu. Jangan Alhamdulillah. Okay, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila akhiril ayah. Okay? Okay, kita mulakan dengan perbincangan setiap daripada perkataan tersebut. Okey, yang pertama kita jumpa perkataan B. B, Bismillah, mulakan dengan kataan B. B maksudnya apa? Dengan. B dengan. Bismillah, B dengan. Samillah, Sami daripada perkataan Sami. Sami iaitu dari perkataan Ismun. Apa maksud Ismun? Iaitu nama. Dengan nama Allah. Okey, dengan nama Allah. Okey, B dengan Ismun sama ataupun perkataan sama ataupun Ismun pun boleh nama. Kalau aku tanya, Ma ismuki, siapa? Ma siapa? Ismun. Ismun nama, ki kamu, seorang perempuan. Kalau nak tanya orang lelaki, Ma ismuka, lelaki dengan perkataan ka. Ma ismuki, perempuan. Okey, Ma ismuki, Ismi, nama saya Siti Mastura. Ma ismuka, siapa nama kamu? Ismi Muhammad. Ismi Ali. Okey. Itu disebut kata-kata komunikasi. Jadi B dengan Ismun Sammallah ataupun Ismullah dengan nama Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Satu, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Tapi dua-dua asalnya daripada perkataan Rohama. Rohamim. Rohama. Daripada perkataan Rohama jadi Rahman. Daripada perkataan Rohama juga jadi Rahim. Kalau kita dalam nama orang Abdul Rahman, Abdul Rahim kan. Ni nama Allah ni. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maksud Ar-Rahman, beza dia apa maksud pengasih? Apa maksud penyayang? Okey. Beza dia, Ar-Rahman menunjukkan li jami'. Jami', maksud jami' ni apa? Kasih sayang Allah, Ar-Rahman maha pengasih, kasih sayang Allah merangkumi semua. Semua tu menunjukkan apa? Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Sebab tu kita tengok pelik. Kan? Orang tu tak semayang tapi rezeki dia melimpah ruah. Orang tu tak puasa. Kan? Tapi harta dia banyak. Orang tu banyak buat maksiat kepada Allah. Kan? Tapi Allah bagi dia nyawa boleh panjang. Allah bagi dia sihat. Allah bagi dia kereta besar. Allah bagi dia bini cantik. Sebab sifat Allah Ar-Rahman, hatta dia
bukan Islam, non-Muslim, kafir, tak beriman pada Allah sekalipun, Allah tetap bagi oksigen, Allah tetap bagi nikmat kepada dia. Ar-Rahman, kasih Allah kepada semua makhluk, termasuklah binatang. Siapa yang rajin, yang untuk grab kasih sayang Allah ni, dia akan ambil semuanya. Sama ada orang tu baik ke, tak baik ke, buat maksiat ke, Allah tak bagi. Itu Ar-Rahman. Hanya Allah bagikan kepada semua. Beza pula dengan Ar-Rahim, iaitu penyayang, kasih sayang Allah juga. Ar-Rahim ini hanya dikhususkan kepada orang yang beriman. Kan? Orang yang beriman. Kan? Sebab tu orang yang beriman ini dengan orang yang tak beriman tak sama. Sebab apa? Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluk, iman ke tak beriman, semua. Tapi Ar-Rahim ini, kasih sayang Allah ini, Ar-Rahim ini hanya khususkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Maka ganjarannya, balasannya bukan setakat kat dunia je Allah bagi, tapi yang lebih jelas dekat hari akhirat. Maka Ar-Rahman khusus Allah bagikan kepada semua. Ar-Rahim khusus kepada hanya orang yang beriman kepada Allah. Hebat kan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini nama Allah. Jadinya saya ulang sekali lagi dengan Ismullah ataupun Samallah, nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Okey, yang kedua, Alhamdu. Maksud Alhamdu, segala puji. Lillah, bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Rabbi. Kalau ingat yang lepas-lepas kuliah saya dah sebut, Rabbi menunjukkan kepada pemilik, iaitu Allah, yang apa? Yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Maksudnya bila sebut Rabb, bila kita sebut Rabb, maksudnya pemilik yang mencipta, mengatur, memberi rezeki kepada kita. Maka Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah. Rabbi, iaitu Allah. Allah yang mana? Alamin. Rabbil alamin, iaitu pemilik, iaitu Allah pemilik alamin, seluruh alam. Ataupun disebut juga alamin ni maksudnya masiwallah. Masiwallah yang maksudnya tak ada apa pun melainkan semuanya Allah cipta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masiwallah. Alamin, pemilik. Allah itu Rabbi, pemilik seluruh alam. Sebab tu dalam Al-Quran juga kita sebut, ataupun dalam doa kita sebut Ya Rabb. Apa beza Ya Rabb? Ada apa maksud Ya Allah? Ada beza tak kita sebut? Okay. Bila dalam doa, terutamanya kita berdoa Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, bagilah kami kebahagiaan, kesejahteraan. Bila sebut Ya Allah, kita menjelaskan Allah itu adalah sifat Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Okay, dia disebut Allah. Bila kita sebut Ya Rabb, Ya Rabb ini kita menunjukkan kepada Allah yang mana? Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan kita. Kalau kita sebut Ya Ilahi, okay. Ilahi lastulil firdaus, Ya Ilahi. Ilahi iaitu Allah juga, tapi ilah yang mana? Iaitu ilah yang kita menyebut Tuhan yang tiada disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah. Ilah itu menunjukkan kepada Allah sahaja yang berhak disembah. Maksudnya Ya Rabb, Ya Ilah dengan Ya Allah, maka semua boleh guna, tak ada masalah pun. Kan? Tapi kalau kita nak menguatkan kita punya doa tu, tersebut Ya Allah. Kan, aku ni banyak dosa, Ya Allah ampunkanlah dosaku. Maksudnya kita meletakkan sungguh-sungguh kesempurnaan segalanya kepada Allah Ta'ala. Okay, jadi itu yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan, iaitu pemilik sekalian alam. Sebab itu kita mulakan, bila pada awal ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, pada awal ayat pertama ni kita memulakan dengan pujian. Dan ayat kedua juga kita mulakan juga dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mulakan dengan Alhamdu, segala puji bagi Allah. Kan? Sebab tu bila kita solat pun kita mulakan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kita mulakan solat kita dengan puji Allah. Puji dengan sebut nama Allah, puji dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga manusia ni, ataupun ayah kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke, anak satu kat kita kan.
mesti kita akan puji dulu, ataupun istilah kita sebut bodek lah kan. Maksudnya kita akan puji dulu untuk mendapat sesuatu. Begitu juga kita nak meminta sesuatu kepada Allah, kita nak berdoa kepada Allah, adabnya kita pujilah dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam solat pun kita mulakan solat kita dengan menyebut memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca surah Al-Fatihah. Okey. Ayat ketiga diulang balik Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang menunjukkan kepada semua Allah bagi nikmat. Ar-Rahim khususkan kepada yang Maha Penyayang, dikhususkan kepada orang Islam. Hebatnya kenapa diulang perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim sebanyak 2 kali, at-tikrar. Bila sebut at-tikrar ni maksudnya dalam satu surah, apabila ayat itu diulang beberapa kali, ia sebagai satu ingatan, ia sebagai satu penguat. Nak katakan Allah ini memang Maha Pengasih. Allah ini memang Maha Penyayang. Kalau contoh kita tengok dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman kan, kita banyak dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi tanda-tanda yang hendak kamu dustakan? Banyak perkataan dalam surah Ar-Rahman itu digunakan perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksudnya ulangan tersebut bukan sebagai saja-saja, tapi sebagai artikel untuk mengingatkan, untuk menguatkan kuasa dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Okey? Selepas itu kita puji Allah Ar-Rahmanir Rahim pada ayat ketiga. Kita sebutkan lagi sifat Allah, puji Allah lagi pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaum iaitu Allah yang memiliki ataupun pemilik, Malik pemilik, Allah yang memiliki Yaumiddin, hari apa? Yaum, hari, din, pembalasan, iaitu hari kiamat. Okey. Iaitu hari kiamat, iaitu Malik, iaitu Allah yang memiliki, Yaum, hari, ad-din, iaitu kiamat. Kenapa kita Allah tak letak kat sini Maliki Yaumil Qiyamah? Kan jelas kan Allah yang memiliki hari kiamat. Kenapa perkataan din? Kan? Allah yang memiliki hari, din ni perkataan agama. Allah yang memiliki hari agama. Kenapa Allah tak letak dengan Yaumul Qiyamah ke, ataupun Yaumul Hisab ke, ataupun Yaumul Mahsyar ke? Tapi Allah menggunakan perkataan dekat sini, perkataan din. Allah yang memiliki hari agama. Okay. Disebut kat sini hari agama, para ulama menyebutkan bahawasanya isi agama din iaitu agama ini ataupun kiamat, agama di sini ataupun lebih jelas iaitu hari kiamat ini tersebut. Kenapa Allah letakkan perkataan din dekat sini? Sebab isi agama ataupun kita mengamalkan ajaran agama di dunia ini, balasannya dekat mana? Balasannya dekat mana? Dekat hari akhirat. Dekat hari akhirat. Sebab itu orang yang berpegang kepada agama Islam, ad-din, kan, yang berpegang kepada agama Islam, walaupun kadang-kadang kita ni dah sembahyang, kita ni dah taat kepada Allah, kita ni dah berdoa, tapi kita tak hidup susah. Kita tetap minta sesuatu Allah tak makbulkan. Sebab Allah bagi tahu ada doa yang kadang-kadang Allah simpan tak makbulkan sebab Allah nak bagi yang lebih baik dekat hari akhirat. Sebab tu balasan orang yang kena fitnah, orang yang dizalimi, orang yang macam-macam lah kan. Orang tu baik tapi kenapa dia diuji sedemikian? Orang zalim dia, orang fitnah dia. Sebab Allah sebut balasan ni bukan hanya setakat kat dunia, tapi yang paling jelas sekali balasan yang lebih adil kan, yang akan kekal abadi adalah di hari akhirat. Maka jangan rasa rugi, jangan rasa berat, jangan rasa sangsi untuk mengamalkan agama Islam. Walaupun kadang-kadang di hujung akhir dunia ini mengatakan orang yang mengamalkan ajaran agama Islam ni seperti orang yang asing. Kan? Tak tutup aurat tu jadi perkara yang biasa. Tak sembahyang itu jadi perkara yang biasa. Fitnah orang tu adalah perkara yang biasa. Kan? Sebab kita rasa benda yang baik itu adalah benda yang luar biasa. Sebab itu hadis Nabi SAW sebut dah, orang yang berpegang kepada agama di hujung alam ini seperti qari, seperti orang asing. Kena yakin dan percaya bahawa balasannya bukan dekat dunia, tapi yang paling penting adalah hari akhirat. Maka sebab itu Allah menggunakan di sini perkataan ad-din, bukan al-qiyamah, bukan al-hisab ataupun al-hasyar dan sebagainya. Okey, panjang sikit saya jelaskan kat sini. Okey, yang kelima, iyyaka. Maksud iyyaka, ada syadah dekat sini. Okey, kena sebut dengan betul. Iyyaka. Apa maksud iyyaka? Kepada engkau. Iyyaka, kepada engkau. Na'budu, kami
kami sembah. Na'budu, kami sembah. Okey. Na'budu, iyyaka, kepada engkau. Na'budu, nun kat sini menunjukkan kepada ramai kami. Na'budu, kami sembah. Wa, dan wa iyyaka, dan kepada engkau juga. Wa iyyaka, dan kepada engkau. Nasta'in. Nasta'in, ada nun kat sini. Kami minta pertolongan. Iyyaka, kepada engkau. Na'budu, nun kat sini menunjukkan kepada ramai, kami. Okey, kepada engkau kami sembah. Wa, dan kepada engkau. Iyyaka nasta'in. Nun kat sini kami menunjukkan kepada kami. Kami minta tolong. Dekat sini ada dua perkataan, dua perkara. Okey, yang pertama kita kena sebut dengan berjelas iyyaka. Iyyaka, kepada engkau. Kalau kita tak sebut syaddah, kalau kita baca iyyaka tanpa ditekankan iyyaka, maka ia memberi makna matahari. Kalau kita baca iyyaka, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tambah syaddah, maka ia memberi makna matahari. Bila kita ada syaddah, kepada engkau. Kan? Hanya dengan sebutan saja boleh memberi makna yang berbeza macam saya cakap awal tadi. Okay, iyyaka, kepada engkau kami sembah. Bukan setakat kita puji Allah, pada Allah saja kita sembah. Wa iyyaka, dan kepada engkau juga ya Allah kami minta pertolongan. Sebab apa? Ada manusia yang sembah Allah tapi dia tak minta kepada Allah. Dua benda yang berbeza. Ada orang dia solat tapi dia tak minta pun tolong dekat Allah. Bila dia susah dia rasa macam, alah ni sebab aku tak pandai lah. Ni sebab sekian-sekian lah. Kan? Kita tak minta kepada Allah. Sebab apa pun, dalam apa pun dua keadaan, terutama dalam doa kita kena sembah dulu. Kita kena sujud dulu. Kita kena solat dulu. Baru kita minta tolong. Tapi sebaliknya kehidupan kita bila ada hajat, kita ada masalah, baru kita nak sembahyang. Kita kena ubah kita punya tune dan juga pemikiran. Dan benda juga saya belajar. Contoh mudah saya bagi, kita biasanya nak solat hajat sebab ada hajat, betul tak? Kan? Kita nak sembahyang hajat sebab apa? Sebab nak kahwin, tak tahu jodoh mana yang terbaik. So kita nak sembahyang hajat sebab ataupun istikharah sebab kita nak pilih yang mana baik. Kita sembahyang tu sebab nak pilih jodoh. Kita letakkan hajat yang utama, bukan sebab Allah yang utama. Okay? Maka selepas ni kita kena letakkan, bila kita solat dulu, kenapa sembahyang hajat? Sebab Allah. Sebab kita nak sembah Allah. Maka dalam solat tersebut, barulah kita minta pertolongan kepada Allah. Bila kita sembah, kita niat sembahyang, niat kita yang pertama adalah kerana Allah. Niat sembahyang kerana kita nak sembah Allah. Yang kedua, baru kita minta tolong, ya Allah, aku ni minta sebab nak yang mana jodoh yang terbaik dan sebagainya. Itu contoh yang saya boleh berikan. Maka kita bukan setakat sembah Allah, tapi juga kita kena minta tolong kepada Allah SWT dalam apa juga keadaan dan juga situasi. Dan bukan setakat kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okey, tapi pada ayat yang ke-6 kita minta bukan setakat kita sembah, kita minta pertolongan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa lagi kepada Allah? Ihdina, tunjukkan kami. Ihdi, tunjukkan. Na ini menunjukkan kepada kami, ramai. Ihdina, tunjukkan kami. Sirat, jalan. Sirat, jalan. Mustaqim. Okey, mustaqim, yang lurus. Apa maksudnya jalan yang lurus ni? Iaitu jalan yang istiqamah dalam agama. Istiqamah sembahyang, istiqamah buat baik, istiqamah sedekah, istiqamah puasa dalam Ramadan, kan? Maksudnya mustaqim, orang yang istiqamah. Kita sebut nama dia mustaqim. Itu orang yang istiqamah, orang yang berada jalan yang lurus. Perbuatan istiqamah, orang yang berada jalan yang lurus, mustaqim. Jadi kita doa, ihdina, tunjukkan kami, sirat, jalan, mustaqim, yang lurus. Bukan setakat kita minta doa tu saja, malah kita minta siratal ladzi, sirat, jalan, alladzina, yang engkau an'amta, engkau beri nikmat, alaihim, kepada mereka. Siapa ni kepada mereka? Sirat, jalan, alladhi, yang engkau an'amta, berikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Siapa ni mereka ini? Iaitu 4 golongan. Iaitu minan nabiyyin,
was-sadiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, para orang-orang yang benar, sadiq, wasyuhada, para syuhada, dan juga orang-orang yang soleh. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala, sirat, jalan, allazi yang engkau an'amta, berikan nikmat kepada mereka. Para nabi, para sadiqin, para syuhada, dan juga para salihin ini, kita melihat bagaimana kehidupan mereka diberikan kebaikan serta ke tahap dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa, kita nak juga diri kita seperti para nabi dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Ghairi bukan ghairi bukan maghdubi, ghairi bukan maghdubi mereka yang maghdub dimurkai. Maghdub dimurkai alaihim. Alaihim iaitu mereka. Okey, bukan maghdubi alaihim. Ayat sekali, mereka yang dimurkai. Ghadab ni maksudnya dimurkai. Ghairi bukan maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai. Wa dan juga dan la bukan dhalin. Dhalin siapa? Iaitu mereka yang sesat. Kita minta dua kepada Allah SWT, iaitu kita minta yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, berikan, iaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kita minta Allah akan berikan nikmat kepada mereka, kepada kita sendiri. Tapi bukan maghdubi, iaitu bukan mereka yang dimurkai dan mereka yang dhalin, iaitu yang sesat. Siapa dhalin ini? Siapa maghdub ni? Siapa yang dimurkai? Iaitu mereka yang merujuk kepada Yahudi dan Nasara, iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Cumanya yang saya nak tengok kat sini, saya nak jelaskan kat sini, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perasan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan separuh daripada ayat kelima ini adalah kita mulakan dengan pujian kepada Allah. Okey? Kenapa saya nak tutup? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita puji Allah. Alhamdu, segala puji lillah, bagi Allah, Rabbi, pemilik alamin, alam semesta. Kita puji lagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ulang lagi, kita puji Allah lagi. Maliki Yaumiddin, pemilik hari agama, itu hari kiamat. Kita puji Allah lagi, sifat-sifat Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah. Kami kita puji lagi, kami sembah. Okey. Ayat yang seterusnya pada kelima ni, wa iyyaka nasta'in, baru kita minta doa. Lepas kita puji Allah pada 4 ayat teratas dan separuh daripada ayat kelima kita puji Allah, mai kepada separuh daripada ayat kelima ini kita mohon, kita minta doa kepada Allah. Iyyaka na'budu, baru kita minta doa apa? Kepada Engkau aku minta pertolongan. Ihdinas sirata, tunjukkan kami sirat, jalan mustaqim, jalan yang lurus, iaitu istiqamah dalam agama. Sirata, jalan, alladzina, yang Engkau an'amta, berikan nikmat, alaihim, kepada mereka, sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada orang soleh, istiqamah kepada orang soleh, kepada para nabi, kan, walaupun para nabi diuji dengan berbagai-bagai ujian, tapi mereka istiqamah untuk sebarkan Islam. Begitu juga kita minta doa kepada Allah. Ghairil maghdub, bukanlah jalan ataupun mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat. Sebab tu di akhir surah, bila kita baca Al-Fatihah, kita sebut apa? Amin. Kan, jangan kedekut bila kita sembahyang dengan imam ke, ataupun kita baca seorang-seorang, kita malah ataupun kita diam terus tak sebut amin. Kenapa sebut apa maksud amin? Amin, kan? Kadang secara sir ataupun secara jahat. Maksud amin, amin tu maksudnya istajibillah ya Allah, istajib ya Allah. Istajib, makbulkan ya Allah doa ini. Sebab apa? Sebab tadi saya sebutkan 1 hingga 4 kita puji Allah, 5 hingga 7 kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu di akhir tu sebut amin.
kita minta Allah makbulkan doa kita supaya kita ni istiqamah, supaya kita ni tak sama, kan, tak sama macam orang-orang yang kau murkai dan tak sama macam orang-orang yang sesat itu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi ini secara jelas daripada surah Al-Fatihah. Dan sebelum akhir, sebagaimana satu kisah, ada seorang sahabat Nabi, dia selalu bila kat rumah dia, dia akan nampak seorang orang yang kurang waras ataupun tersebut orang gila lah, rajin duk bolak-balik kat rumah dia. Suatu ketika setiap kali dia nampak orang tu, dia akan baca Fatihah ni. Kan, sampai satu ketika dia nampak orang tu lalu, Allahumma salli ala Muhammad, dia nampak orang tu lalu, dia baca, dan dia Allahumma salli ala Muhammad, dia kumpulkan sedikit air liur dia, dan dia hembus ataupun dia, kalau ludah kan, dia hembus dekat orang yang gila tersebut. Akhirnya orang yang gila tersebut pulih daripada ketidakwarasan dia tersebut. Sebab tu di antara syifa juga surah Al-Fatihah ini untuk kita amalkan sebagai ru'yah kepada diri kita. Sebab tu sampai ke tahap apabila peristiwa itu berlaku, sahabat ini pergi cerita dekat Nabi SAW, kata, wahai Nabi, ada satu peristiwa ni, aku baca Fatihah, aku ludah dekat orang gila ni dan dia dah sihat. Lalu ramai orang pergi jumpa lelaki tersebut dan bagi hadiah banyak kambing, kan. Maka Nabi SAW cakap, dia tanya kat Nabi, boleh ke dia terima kambing tersebut, kan, sebab dia gunakan Fatihah untuk sembuhkan lelaki tersebut. Maka Nabi SAW sebut, tak ada masalah, boleh je terima kambing tersebut. Maka itu menjadi satu dalil bahawasanya dalam meru'yah orang, kita boleh ambil upah, tapi dengan sekadarnya. Jadi wallahualam, setakat itu dahulu perkongsian saya. Minta maaf sebab terlebih masa di atas perkongsian saya pada hari ini. Mungkin ada sebarang pertambahan ataupun pertanyaan, silakan kepada sahabat-sahabat sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada hari ini, insyaAllah. Ada soalan ataupun nak kongsikan, silakan. Ada, insyaAllah kalau jelas dan faham dengan apa yang saya kongsikan daripada awal tadi berkenaan dengan tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf dan juga berkenaan dengan sebutan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Dan akhir sekali kita bincangkan berkenaan dengan surah Fatihah. InsyaAllah jika jelas, terfaham, moga bermanfaat. Boleh tarik 7. Saya tahu saya tak cakap seorang-seorang ataupun tak cakap sendiri. Yang paling penting tak boleh tak faham semua. Paling tidak 1-2 perkataan pun dijelaskan, dapat memberi kelebihan kepada diri kita, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, semua jelas. Mungkin kalau tak ada sebarang persoalan ataupun sebarang pertanyaan, saya mungkin tangguhkan di sini dahulu. Dan insyaAllah sekiranya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, insyaAllah. Jom sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa khatam Quran yang selalu kita nyanyikan ataupun selalu kita sebutkan, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf banyak-banyak yang terkurang, tersalah tu daripada kelemahan saya sendiri. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua di atas perkongsian ilmu kita pada hari ini. Moga bermanfaat, insya-Allah. Ada rezeki dan waktu kita akan bertemu lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustazah saya kira sampai setakat ini alhamdulillah di atas dan terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang saya kira sangat, orang kata apa, sangat mendalam lah orang kata kan. Jadi saya akhiri kita punya kelas pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Jadi terima kasih Ustazah, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan.
Okey, sama insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam, kata jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih juga. Dah lagi dah.